Of course apa orang cakap, OKS ni boleh dikatakan sangat-sangat berpengaruh dan juga betul-betul punya influence manager ataupun coach dekat Malaysia ni. Percaya dia, aku rasa lagi better 100 kali daripada percaya Dolah. So, bila kita cerita perjalanan Ong Kim Swee dan juga pasukan Sabah dalam Liga Malaysia sekarang ni, benda ni seolah-olah macam mimpi jadi nyata tau untuk fan-fans pasukan Sabah. Daripada fan-fans minta player-player yang ternama masuk dalam pasukan, tiba-tiba Ong Kim Swee realisasikan impian fans yang ada dekat Sabah sekarang ni. Tapi kita seolah-olah lupa, pasukan Sabah ni bukanlah pasukan yang dah sustain tahun-tahun sebelum ni, 10 tahun kebelakangan. Tiba-tiba ambil seorang coach yang pernah bawa skuad Harimau Malaya, jadikan coach untuk pasukan Sabah. Dan setakat kita orang shoot video ni, selepas masuk pusingan kedua Liga Malaysia, Liga Super, Sabah telah mengutip 34 poin, 4 poin saja belakang pasukan JDT. Daripada pasukan yang tumbang ambing season lepas bawah Kurniawan Dwi Yulianto ke OKS, aku nak tanya kau, Bro Hans. Apa sebenarnya yang membuatkan pasukan Sabah ni seolah-olah kita nampak dapat instant success under Ong Kim Swee? Instant success dan juga instant injection. Yang instant injection tu aku rasa kena mention juga tu. Sebab itu adalah key macam mana Sabah boleh berada dekat tempat yang sekarang ni. Sebab diorang masih lagi baru kan. Benda ni sebenarnya aku pernah tengok berlaku pada tim-tim yang lama-lama, yang instant success yang diorang cari sebenarnya adalah temporary saja. So aku tak nak doakan yang buruk untuk Sabah. Aku harap diorang maju. Cuma perkara yang Sabah buat sekarang ni aku pernah tengok sebelum ni. Sabah in the right direction bagi kau? Bagi aku betul. Into bola sepak, yes, diorang dalam direction yang tepat. Cuma bagi aku lebih aku jenis orang yang lagi suka kepada sustain lah. Aku akan tengok dia punya sustain season by season, macam mana diorang pergi kan. Dan lagi satu kita tengok juga dalam Sabah ni juga daripada segi player, berapa umur dia orang, average umur yang ada dekat Sabah ni pun kita kena ambil peduli juga sebenarnya. Okay, bercerita tentang player-player yang masuk ke pasukan Sabah, average umur apa semua. Kau rasa adakah tindakan Ong Kim Swee bawa masuk nama-nama macam Badrul Bhatiar, kekalkan Amri, ada juga Altolinius kat situ, satu tindakan yang betul setakat season 2022 ni? Setakat sekarang ni betul lah. Based on apa yang diorang aim kan. Kita kena tahu juga, kita cakap macam mana pun, diorang ada vision, diorang ada mission. So vision and mission diorang tu yang tentukan sejauh mana kelab diorang ni boleh pergi kan. Bagus diorang ambil player, diorang start ataupun bermula dengan player-player yang gah ataupun player-player yang betul-betul solid, yang proven dekat Liga Malaysia. Cuma aku nak tengok macam mana, sebab Sabah ni aku tak terlampau rated tinggi sangat buat masa sekarang ni. Sebab aku nak tengok macam mana diorang salin tim depan ni. Sebab sustainability tu menentukan kejayaan sebuah pasukan tu. Dan bila bercerita pasal sustainability ni, of course kepercayaan pengurusan terhadap jurulatih tu sangat-sangat penting. Dan juga macam mana fan kau percaya pada ni. Kau, pendapat kau lah, adakah dengan apa yang Ong Kim Swee dah bawa sekarang ni, satu benda yang pengurusan akan terus percaya dia lepas ni? Of course apa orang cakap, OKS ni boleh dikatakan sangat-sangat berpengaruh dan juga betul-betul punya influence manager ataupun coach dekat Malaysia ni. Percaya dia aku rasa lagi better 100 kali daripada percaya Dolah. Dan dalam waktu yang sama aku rasa betul lah apa direction yang diorang pergi ni. Cuma macam aku cakap tadi, aku lagi suka untuk judge diorang musim kedua ataupun ketiga. Sebab bagi aku sustainability tu benda paling penting dalam bola sepak. Dia bukan takat kau bawa tim kau gah, kau pergi 1 season, 2 season, lepas tu kau parap ke bawah, tak jadi apa. Dari segi pemilihan pemain yang dilakukan oleh Ong Kim Swee dan juga harapan daripada penyokong-penyokong sekarang ni, kita nampak cantik, semua lancar, semua baik. Pendapat kau, berapa lama sebenarnya fan-fans perlu dan juga pengurusan perlu bagi masa dekat Ong Kim Swee? Bagi aku untuk bawa balik something lah at least. Bagi aku in terms of management ataupun coach untuk build up daripada kosong, range daripada 2 ke 3 tahun tu penting. Bagi aku 2 ke 3 season. Sebab tu aku cakap tadi, daripada awal aku dah cakap, aku nak tengok macam mana Sabah salin season by season.
salin season. Aku nak tengok squad depth diorang, and aku nak tengok juga pencapaian diorang selepas season kedua ataupun ketiga. Sama ada diorang boleh regain tak something moment tu. Sebab kita tahu tanda aras yang satu lagi tu dah terlampau tinggi dah. So Bro Hans, aku nak tanya pendapat kau. Kita nampak pasukan Sabah sekarang semakin meningkat naik, dan kita pun dah bincangkan berkenaan dengan Ong Kim Swee, pemilihan pemain dia pun semua. Kau rasa adakah pasukan Sabah dalam tempoh 3 tahun akan jadi pencabar kepada pasukan JDT kalau dia orang kekalkan Ong Kim Swee dan juga bawa masuk nama-nama besar lagi lepas ni? Oh, okey. Baik. Dia macam ni, nama-nama besar yang ada tu pun dia confirm X daripada tim-tim yang lain punya. So kalau aku jadi manajemen Sabah, aku akan guna sedikit input ataupun sedikit knowledge cara JDT run untuk masukkan dalam Sabah. Sebab kalau kau ada fund, kau ada manager yang bagus, why not kau ada player yang bagus? Betul. So kalau itu salah satu cara, dan dalam waktu yang sama memandangkan kau sekarang ni ada player-player yang bagus, apa salahnya dekat situ kau inject player-player muda yang kau rasa berbakat, kau search talent dekat seluruh Malaysia dan dapatkan talent tu. Contoh macam JDT buat. Betul. Kita tengok. So bagi aku itu salah satu cara lah. Bila kita cerita tentang pasukan dalam Liga Malaysia ni, kita macam tak kena lah kalau kita tak sentuh player-player import yang diorang ambil. Sebab kita tahu kekuatan sesebuah pasukan tu akan bergantung kepada import yang diorang sign untuk season-season yang akan datang. Betul. Contoh macam pasukan Sabah sekarang ni, diorang membawa masuk Embalo, striker baru untuk pasukan Sabah. Sebelum ni orang cakap baru main 2-3 game kan, belum nampak impact. Betul. Setakat kita shoot ni pun masih lagi tak ada impact. Masih lagi. Pendapat kau, adakah pasukan Sabah perlu mencari seseorang yang boleh carry team, number 9 yang boleh carry team? JDT ada Bergson, Selangor ada Kayon, Matthews Alves ada dekat pasukan Negeri Sembilan sekarang ni. So pasukan Sabah seolah-olah macam masih mengharapkan kudrat Wa'am. Sebab tu aku sentuh tadi, aku dah borak pasal salin team. Kau tengok, dia orang boleh start dengan sangat bagus, dia orang start dengan high peak, tapi next apa? Aku nak tanya apa pada tim Sabah? Apa yang akan berlaku selepas ni? Kalau apa replacement yang kau dapat buat masa sekarang ni pun tak menonjol sangat. So kita tahu dekat situ ada something yang kau kena improve daripada daripada segi development ataupun transfer. Macam mana kau search player ni. So kita kena tahu benda tu. Sebab aku tak peduli diorang start awal dengan sangat baik dan dapatkan player yang nama besar macam ni, tapi next selepas ni apa dia, macam mana existing langkah seterusnya, macam mana tim yang sangat bagus sekarang ni untuk kau tambah advantage dalam tim ni. So that's why kita tengok sama ada. So bagi aku, kita perlukan 2 ataupun 3 season dan kita tengok kat situ kat mana Sabah. Baru judge pasukan baru kita judge mana, betul. Sebab bila kita sentuh pasal Wa'am ni, aku rasa tak kena lah kalau kita tak mention dia punya kualiti yang dia bawa masuk ke dalam pasukan Sabah. Dah umur 41 ke 42 tahun ni kan. Betul. Apa pendapat kau mengenai kuda tua macam Wa'am yang dah tak boleh main 90 minit ni? Kau rasa adakah player ni masih lagi penting untuk pasukan macam Sabah? Wa'am bila borak pasal Amri Yahya ni, dia satu figura yang boleh kata sangat sustain daripada dulu. Daripada dia muda sampai ke sekarang, umur dah 40 lebih pun masih lagi sustain. Dah macam Ronaldo lah aku tengok. Dan dia juga seorang player yang betul-betul nak proof lagi. Masih lagi nak proof masih lagi nak proof diri dia pada mana-mana tim yang design. Sedangkan teammate dia yang sedangkan teammate yang seangkatan dengan dia pun dah pergi ke Liga Premier. Dia masih lagi bermain. Senang cerita, bagi aku rasa lah Wa'am ni dia masih lagi tak ada next project untuk career dia. So that's why dia cakap masih lagi tak apalah, memandangkan aku tak ada job lagi, aku tak tahu lagi ke mana arah aku lepas ni, aku rasa aku proceed dengan bola. Sebab tu kita nampak geng, macam mana Wa'am ni dia boleh sustain daripada zaman dia dekat Selangor dulu. Betul. Ke JDT, patah balik Selangor, kualiti masih yang sama. Cuma mungkin dari segi stamina agak drop dah, tak macam itu standard tu. Umur macam tu memanglah standard. Yalah. Memang itulah dia punya stamina kan. Tapi kita tengok balik, yang aku respect pasal Amri Yahya, dia punya motivasi. Dia punya motivasi tu memang terbaik. Tu sebab bila kita bercerita tentang pasukan Sabah ni Bro Hans, sebenarnya dekat channel aku ramai yang minta aku bercerita tentang pasukan Sabah. Okay. Cuma topik ni aku dah hold
3 bulan 4 bulan. Aku tak nak cerita sebab aku nak minta pandangan daripada kau. So geng, member daripada Sabah, inilah sebenarnya konten yang kita orang nak bawa. Perbincangan yang kita orang nak bawa tentang Ong Kim Swee dan juga pasukan Sabah. Walaupun kita nampak sekarang semuanya cantik, tapi expectation tu kena biasa-biasa je. Aku rasa jangan terlalu gila babi sangat. Relax. So aku rasa setakat tu je perbincangan kita orang tentang pasukan Sabah. Mana-mana yang baru dekat A2M Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni kan dengan like, share, subscribe A2M Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu saya daripada kita orang. Assalamualaikum.